KPM. Didik TV KPM. Nak pergi Dabung ke nak pergi Gunung Jerai? Aduh, nak pergi mana ni? Utara ke Pantai Timur? Assalamualaikum Rina. Cikgu, Waalaikumsalam. Tengah fikir apa tu? Cuti-cuti Malaysia ke? Inilah cikgu, saya tengah pening kepala ni. Tak tahu nak buat pilihan. Nak pergi utara ke nak pergi Pantai Timur? Rina tahu tak, selain daripada KTM ni, selain daripada dia menyediakan perkhidmatan mengangkut penumpang, dia ada menyediakan juga perkhidmatan antarabandar dan juga mengangkut kargo. Oh, yang angkut muatan tu ke cikgu? Betul tu Rina. Jadi untuk pengetahuan Rina, KTM ni dia berasal daripada kereta api Negeri Melayu Bersekutu. Landasan pertama yang dibina daripada daripada Taiping ke Port Well, Kuala Sepetang. Agak-agak Rina lah masa tu muatan apa yang dia bawa? Biji timah ke cikgu? Betul tu Rina. Oh, okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Didik TV KPM. Hari ini anda bertemankan saya, Hazrina Kasim. Pastinya untuk 1 jam bagi slot menengah rendah, kita akan memberi fokus kepada mata pelajaran sejarah untuk tingkatan 3. Tapi agaknya apakah tajuk yang akan kita bawakan pada hari ini? Baiklah, sebelum tu elok kita berkenalan dengan guru penyampai kita. Ini dia, tak lain tak bukan Cikgu Muhammad Wafi Osman, merupakan Ketua Panitia Sejarah dari Mahat Tahfiz Darul Ulum Al-Basriyah, Kuantan, Pahang. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik Rina. Wah, hebat cikgu berlakon tadi ya. Bolehlah Rina sikit-sikit. Okey, baik cikgu. Kita juga ditemani guru jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Nur Atikah Adni dari Sekolah Kebangsaan Kuala Kubu Baru, Selangor. Kita dah berkenalan dengan cikgu, kita dah tahu dah fokus mata pelajaran hari ini adalah sejarah, tapi murid-murid mungkin nak tahu topiknya kan ataupun tajuknya. Jangan risau, sekejap lagi cikgu akan terangkan kepada kita. Sebelum tu cikgu, nak tahu jugalah pembelajaran hari ini kita akan ditemani oleh murid-murid cikgu kan? Betul Rina. Jadi kalau boleh ada kesempatan kita nak Cikgu Wafi untuk perkenalkan mereka. Silakan. Okey, terima kasih Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah hari ini saya ada bawakan pelajar murid-murid saya daripada Mahat Tahfiz Darul Ulum Al-Basriyah, Kuantan. Jadi yang pertama sekali kita ada di sebelah kanan atas, iaitu Akil Amsyah. Akil, ambai sikit. Okey, Akil. Hai Akil. Okay, kemudian yang kedua di sebelah Akil kita ada Muhammad Syahmi. Syahmi, apa khabar Syahmi? Khabar cikgu. Okey. Kemudian di bawah sebelah kanan sana kita ada juga Iman Ramadan. Ada Iman. Ya, Iman. Dan pelajar saya, murid saya yang terakhir ialah Ahmad Danish Fitri. Nampak Danish? Ahmad Danish. Okay, Danish. Baik, itu dia tadi 4 murid-murid yang akan bersama untuk pembelajaran hari ini. Okey, dah kenal gurunya, dah kenal murid-muridnya. Pastinya nak tahu cikgu, apa kaitan gimik yang kita lakonkan sebentar tadi dengan tajuk pembelajaran hari ini? Okay, baik Rina, sebenarnya tadi gimik yang telah kita lakonkan tadi, sebenarnya itu adalah salah satu daripada kesan pentadbiran barat lah. Di mana daripada pentadbiran barat tu mereka telah wujudkan sistem pengangkutan, iaitu kereta api. Dan kereta api pada zaman dulu dia telah berkembang dan pada masa kini kereta api itu telah menjadi satu pengangkutan yang sangat pentinglah kepada kita dan kita gunakan untuk pergi ke destinasi yang kita perlukan. Okey, baiklah. Boleh kita teruskan dengan pembelajaran kita hari ini? Boleh Rina. Silakan. Okey, baik Rina. Untuk permulaannya kita akan lihat pengenalan dulu, pengenalan sistem ekonomi moden. Okey, jadi dalam 6.1 ni pengenalan dia, kedatangan kuasa barat mengubah sistem pentadbiran negara. Sebenarnya untuk makluman semula, kuasa barat ni dia datang sekali dengan
tentera dia, kemudian dia akan datang juga dengan pemodal-pemodal Eropah dan juga mereka ni telah datang dan memperkenalkan sistem pentadbiran barat lah yang kita tahu, iaitu birokrasi barat dan juga sistem ekonomi moden. Dan kedatangan mereka ni sebenarnya telah mengeksploitasi hasil daripada bumi kita lah. Dan bermulanya perubahan bentuk ekonomi dan juga sosial, ini adalah sebagai satu orang kata pencetus kepada pengenalan sistem ekonomi moden. Okay? Dan dalam sistem ekonomi moden ni dia sebenarnya adalah mementingkan keuntungan dan juga pengumpulan harta. Jadi kita tahu dekat situ dia ada juga proses jual beli, di mana ada barang yang dijual dan dibeli dan ada alat pertukaran barang itulah. Dan inilah yang mewujudkan kepada sistem ekonomi moden kita, Rina. Okey, seterusnya saya teruskan ya. Ya, silakan cikgu. Okey, kita nak lihat yang seterusnya ialah berkaitan dengan konsep ciri-ciri ekonomi moden. Okey, jadi dalam konsep ciri-ciri ekonomi moden ni dia ada 5 lah. Dia ada 5 ciri-ciri ekonomi moden yang perlu murid-murid tahu dan juga boleh nyatakanlah. Okey, yang pertama sekali kita ada modal. Okey, modal iaitu modal yang besar. Kemudiannya kita juga ada penggunaan teknologi yang moden. Seterusnya penggunaan tenaga buruh yang ramai dan kita ada juga pengeluaran dalam skala yang besar, dan yang terakhir sekali sebenarnya adalah tanah. Okey, jadi ciri-ciri ekonomi moden ni dia ada 5, dan untuk mudahkan pelajar murid saya ingat, saya telah ringkaskan. Jadi kalau nak ingat ciri ekonomi moden ni kita ingat MB2TP. Jadi MB tu maksudnya M tu merujuk pada modal, B tu buruh, 2T tu teknologi dan juga tanah, dan P tu merujuk kepada pengeluaran dalam skala yang besar. Okey. Jadi itu adalah konsep ciri-ciri ekonomi moden lah. Okey. Jadi selepas saya dah terangkan tadi, boleh tak saya nak uji sikit murid-murid saya? Boleh cikgu, silakan. Okey, jadi dekat sini saya nak minta murid saya untuk nyatakanlah ciri-ciri ekonomi moden mengikut aspek yang telah ditetapkanlah. Okey, jadi murid-murid siapa yang ingin menyatakan konsep ciri-ciri ekonomi moden ni boleh cuba angkat tangan dan juga buka mic. Okey, silakan yang pertama. Okey, adik Danish, cikgu. Danish. Okey, silakan Danish. Okey. Konsep ciri-ciri ekonomi moden yang pertama ialah ia memerlukan modal-modal yang besar untuk menjalankan aktiviti pelumbungan dan peladangan untuk tujuan ekspor. Ciri-ciri yang kedua pula ialah teknologi moden. Penggunaan teknologi moden penting bagi memudahkan kegiatan pelumbungan dan tanaman secara ladang. Itu sahaja. Okey, terima kasih Danish. Okey, baru 2. Kita ada lagi, sepatutnya ada lagi 3 konsep ciri ekonomi moden yang perlu mereka terangkan. Okey, silakan siapa nak cuba angkat tangan? Siapa lagi? Okey, silakan. Silakan Syami. Bagi ciri-ciri ekonomi moden yang ketiga ialah penggunaan tenaga buruh yang ramai dalam sektor pelumbungan dan peladangan. Bagi ciri-ciri yang keempat pula ialah pengeluaran dalam skala yang besar, iaitu kegiatan ekonomi yang berorientasikan ekspor kerana berlaku permintaan yang tinggi pada peringkat antarabangsa. Dan akhir sekali ialah tanah. British memerlukan tanah yang luas dan besar untuk keperluan tanaman ladang secara besar-besaran. Itu saja cikgu. Okey, baik. Terima kasih Syami di atas penerangan konsep ciri ekonomi moden tadi. Sepatutnya kita boleh ke bagi bintang dekat mereka ni, Rina? Boleh sangat cikgu. Berapa kita nak beri kepada adik Danish dan juga adik Syami ya? Ya, kita bagi 1 bintang lah, Rina. Boleh ya? 1 bintang bagi setiap seorang. Setiap seorang. Syami dapat 1 bintang. Danish pun dapat 1 bintang. Okey, sekarang saya akan letakkan mana nama adik Danishnya? Di sini, Rina. Okey, ini Syami. Itu Syami. Syami 1. Syami 1. Danish 1. Danish 1. Okey, yang lain-lain tu jangan risau. Selepas ni banyak lagi soalan yang bakal diberikan oleh Cikgu Wafi. Betul. Untuk anda dapat bintang. Okey. Baik, teruskan Cikgu. Jadi itulah tadi berkaitan dengan ciri-ciri ekonomi moden, dan selepas ni kita akan lihat pula apa yang dikatakan dengan penjelasan berkaitan dengan ciri ekonomi moden ni lah. Okey. Baik. Okey, jadi kita akan lihat
Satu lagi ialah berkaitan dengan kesan pentadbiran barat. Jadi yang ini saya nak minta pandangan murid lah sebenarnya. Okey, pandangan murid berkaitan dengan kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi dan juga sosial. Boleh ke Rina? Boleh cikgu. Okey, jadi silakan yang pertama siapa nak cuba angkat tangan? Siapa lagi nak cuba? Okey, Akil, silakan Akil. Kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi ialah kemajuan pengangkutan seperti kita ada permintaan jalan raya, kereta api dan juga pengangkutan udara. Selain itu kita ada juga pelabuhan seperti kita ada pelabuhan Klang ataupun dulu dikenali sebagai Port Swettenham, dan yang terakhir sekali ialah sistem telekomunikasi seperti telefon, telegraf, radio dan sebagainya. Itu saja daripada saya cikgu. Okey, terima kasih Akil. Okey, itu adalah kesan daripada ekonomi lah, dari sudut ekonomi. Tapi ada satu lagi kesan iaitu dari sudut sosial. Kita minta seorang lagi boleh? Boleh. Okey, Iman silakan. Iman Ramadan. Iman. Terdapat banyak kesan pentadbiran barat terhadap sosial. Antaranya perkembangan bandar, masyarakat yang berbilang kaum, pendidikan, kesihatan dan lain-lain. Itu saja. Okey, terima kasih Iman. Jadi itulah tadi kita dah lihat pandangan murid. Apa yang mereka boleh katakan di situ ialah kesan daripada pentadbiran barat dari sudut ekonomi dan juga sosial, Rina. Ya, cikgu. Adakah bintang untuk mereka? Memang kena bagi bintang, Rina. Kita bagi 1 bintang. Okey, kita bagi untuk Akif dan juga Iman. untuk Iman. Ya. Baiklah. Okey, itu tadi sebelah sedikit pengenalan berkenaan dengan topik ataupun tajuk kita hari ini, kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi dan sosial. Banyak lagi sebenarnya kita nak teruskan pembelajaran kita, cikgu, tapi kita nak berehat sekejap boleh? Boleh, cikgu. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. Pastinya slot ketika ini adalah slot menengah rendah dalam mata pelajaran sejarah. Tajuk yang dipilih berkenaan dengan kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi dan sosial bersama dengan Cikgu Wafi. Cikgu, boleh kita teruskan pembelajaran? Boleh, Rina. Silakan. Okey. Baik, untuk segmen kali ini kita akan pergi kepada ciri-ciri ekonomi moden. Okey, jadi dalam ciri ekonomi moden ni kita akan lihat 2 ciri ekonomi, iaitu yang melibatkan modal dan juga teknologi. Okey, modal dan teknologi. Okey, jadi dalam modal ni dia melibatkan pelabur-pelabur daripada luar lah. Pelabur-pelabur daripada luar ni mereka akan datang melabur dan memberikan pelaburan yang besar lah ke dalam negara kita. Okey, jadi dalam modal ni dia ada pelombongan, pertanian komersial dan juga getah. Okey, kita akan pergi kepada yang pertama sekali yang berkaitan dengan pelombongan lah. Okey, jadi dalam pembangunan ekonomi moden dia memerlukan pelaburan modal yang besar seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi modal yang besar ini digunakan untuk modal tadi digunakan supaya dapat mempertingkatkan proses pengeluaran dalam sektor perlombongan dan juga pertanian. Dan selepas itu, hasil daripada situ mereka akan dapatlah pulangan yang besar dan juga lumayanlah yang akan diberikan semula kepada pelabur-pelabur tadi. Okey, di sini kalau kita tengok ada beberapa contoh lah, beberapa contoh yang berkaitan dengan pelombongan. Pada gambar ni pun ada lombong emas di Raup. Contohnya lombong emas ni yang ada di Raup Pahang ni pada tahun 1890-an, mereka telah melaksanakan pelombongan emas oleh syarikat RAMG, iaitu Raup Australian Mining Gold. Dan saya juga ada bawakan di sinilah contoh model pelombongan yang dibuat oleh para pelajar. Kalau kamera boleh fokuskan di sini kan. Ini adalah contoh model lah. Okey, kemudiannya kita akan pergi kepada pelombongan ni lah. Dan untuk pelombongan ni kita nak minta bantuan daripada murid saya. Boleh, Rina? Boleh, cikgu. Okey. Jadi kita nak tengok pelombongan ni ada pelombongan negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak. Okey, jadi minta bantuan pelajar untuk berikan pelombongan dari negeri-negeri Melayu. Okey, silakan. Baik, siapa?
Okey, Danish. 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 Silakan Danish. Okey. Antara tempat ataupun lokasi pelombongan di negeri-negeri Melayu melibatkan emas. Emas dilombong secara komersial di Raut Pahang. Yang kedua ialah arang batu. Arang batu ini dilombong di Batu Arang Selangor. Seterusnya biji timah. Biji timah dilombong di daerah Lukut, Sungai Ujong, Larut dan juga Kelang. Akhir sekali kita ada pelombongan. Pada tahun 1888 di Sungai Lembing terdapat lombong biji timah bawah tanah terpanjang dan terdalam di dunia. Itu saja. Okey, terima kasih Danish di atas Danish. penerangan tadi. Tapi nampaknya penerangan Danish ni masih lagi belum lengkap sebab masih lagi ada beberapa lagi pelombongan yang berlaku di negeri-negeri Melayu. Jadi saya nak minta sekali lagi bantuan daripada murid kita. Silakan. Boleh, silakan. Siapa? Siapa nak bantu? Siapa nak bantu kat tangan? Okey, silakan. Ada dua. Yang mana satu pilihan cikgu? Syami. Silakan Syami. Antara tempat lain bagi lombong biji timah ialah di Ampang KL dan Lembah Kinta di Perak. Selain itu, permintaan tinggi pada peringkat antarabangsa menyebabkan British menggubal undang-undang enactment supaya mereka dapat menguasai biji timah tersebut. Dan akhir sekali, antara syarikat yang menjalankan aktiviti pelombongan biji timah ialah syarikat Gopeng Consolidated dan syarikat Malayan Tin Dredging. Itu saja. Okey. Okey. Terima kasih. Terima kasih Syami. Okey, kita dah tengok tadi pelombongan bagi negeri-negeri Melayu. Jadi sekarang ni kita pergi kepada pelombongan yang berlaku di Sabah dan Sarawak. Nampaknya ada murid saya rajin sangat angkat tangan ni. Wah, laju Iman. Silakan. Cikgu, Ya, silakan. izinkan saya berkongsi maklumat. Menurut dapatan melalui pembacaan saya, lombong biji timah di Sungai Lembing adalah yang terbesar di dunia dan terkaya di negeri Pahang. Bandar ini diibaratkan sebagai Eldorado Timur di negeri-negeri Tanah Melayu. Ini kerana wujud perkampungan masyarakat Inggeris di lembah Sungai Kenau. Itu saja. Okey, terima kasih Iman. Betul lah apa yang pandangan yang diberikan oleh murid saya tadi. Memang pelombongan yang berlaku di Sungai Lembing tu, kita ada lombong biji timah yang terpanjang dan yang terdalam sebenarnya. Dan memang ada pun penempatan masyarakat Inggeris di Sungai Kenau tu. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada Sarawak tadi. Okey, Sarawak sama juga. Sarawak kita ada emas di Bau. Jadi kita tahu Sarawak ni pemerintah dia pada ketika itu ialah kerajaan dinasti Brooke lah. Pemerintah dia iaitu Charles Brooke, dia berikan hak monopoli untuk pelombongan ni pada syarikat Borneo Berhad, syarikat Borneo Berhad. Dan dekat situ juga ada juga pelombongan yang melibatkan petroleum. Kita ada petroleum yang dilombong di Miri, dan di situ ada kilang penapisan minyak lah untuk petroleum. Bagi Sabah, Sabah pun sama juga. Sabah dia ada kegiatan melombong emas, dan untuk Sabah ni dia ada pelombongan yang dibuat yang diberikan kuasa oleh SBUB iaitu Syarikat Borneo Utara British, dan mereka ni telah bawa pemodal baru dengan kedatangan teknologi baru ni lah untuk melombong di Sabah, dan mineral yang dilombong adalah arang batu, dan syarikat pelombongan yang melombong hasil mineral itu ialah syarikat Kowi Harbour Coal. Okey. Itu pelombongan. Okey, ini adalah gambar-gambar pelombongan di negeri-negeri Melayu lah. Kita ada Gopeng Consolidated, kemudian syarikat pelombongan emas tadi. Okey, yang ini di Sabah dan juga di Sarawak. Sabah dan juga Sarawak. Okey, syarikat Kowi Harbour Coal dan juga The Anglo-Saxon Petroleum Company. Okey, seterusnya murid-murid dan juga Rina, kita nak pergi kepada pertanian komersial lah, pertanian komersial. Okey, jadi dalam pelaburan modal tadi dia melibatkan pertanian komersial. Sebab dalam pertanian komersial ni kedatangan pihak barat, khususnya British, mereka telah menguasai negara kita dan mereka perlukan hasil untuk memperdagangkan produk mereka lah, memerlukan hasil tempatan untuk diperdagangkan. Jadi pada ketika itu sebenarnya dah wujud dah beberapa pertanian ataupun hasil tanaman yang diusahakan, cumanya tidak secara menyeluruh lah. Jadi kita lihat di sini ada lada hitam kan, ada lada hitam, kemudian ada cengkeh kan, kemudian ada sagu. Ini semuanya adalah hasil pertanian yang mereka usahakan kerana harganya yang tinggi di pasaran dunia. Okey. Jadi dalam negeri-negeri Melayu kita ada lada hitam seperti saya sebutkan tadi, lada hitam, buah pala, cengkeh. Ini yang dieksport lah, dieksport untuk tujuan ekspor.
Ya. Dan seperti mana yang kita tahu di Perak kita ada tebu. Jadi tebu saya tak adalah bawa kat sini. Tebu Kalau ada boleh minum terus, cikgu. Ya, boleh. Tapi yang saya ada bawa kat sini kopi, Ya. kopi. Tu di negeri-negeri Melayu lah kita ada kopi. Kemudian kita ada juga ubi kayu. Ubi kayu ni ditanam di Melaka lah. Di Melaka, Negeri Sembilan, Selangor. Okey. Dan yang paling pasti Rina di negeri Pahang lah, negeri saya, yang paling kata paling terkenal lah, kita ada tanaman teh lah. Tanaman teh yang kita usahakan di Cameron Highland. Teh di Cameron Highland ni sangat baiklah sebab mereka hasilkan teh yang bermutu tinggi lah. Dan syarikat yang mengusahakan teh itu kita tahulah ada iaitu Sime Derby dan juga Guthrie. Okey, itu yang melibatkan negeri-negeri Melayu. Bagi pertanian komersial di Sabah dan Sarawak, kita nak minta bantuan murid lagi sebab saya dah kering tekak di sini. Boleh, cikgu. Okey. Jadi minta bantuan murid untuk menjelaskanlah pertanian komersial di Sabah dan di Sarawak. Okey, silakan. Siapa nak cuba bantu, cikgu? Okey, silakan Akil Amsyah. Silakan, Akil. Okey, bagi di negeri Sarawak, tanaman yang telah diusahakan ialah lada hitam seperti di Kuching. Kemudian kita ada sagu yang telah dihasilkan di Sungai Igan yang berasal dari pokok rumbia. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih terima kasih. Akil. Betul, Sarawak kita ada lada hitam dan juga sagu. Boleh ke kita nak bagi bintang? Oh, boleh, cikgu. Okey, bagi bintang Untuk Akil. untuk Akil. Sebelum ni ada yang murid-murid jawab tu nak bagi juga ke, cikgu? Boleh juga bagi. Kita beri untuk Akil. Okey, satu. Yang tadi tu siapa yang jawab? Boleh angkat tangan tak siapa yang jawab Iman tadi? Iman Ramadan tadi. Iman. Okey. Iman. Situ. Okey. Iman dapat 2. Baik. Okey, kemudian kita teruskan Kita silakan, cikgu. Di Sabah. Okey, jadi Sabah pun ada pertanian komersial. Okey, jadi sekali lagi minta bantuan murid untuk okey, silakan Iman. Silakan. Bagi negeri Sabah pula, SPUB melakukan pelaburan dalam tanaman tembakau. Tanaman tembakau diusahakan di Pulau Banggi, Teluk Marudu serta beberapa tempat yang lain. Selain itu, tembakau mendapat pasaran yang baik di Eropah. Tembakau antara syarikat terlibat ialah London Borneo Tobacco Company. Itu saja. Okey, terima kasih Iman di Terima atas kasih. penerangan tadi. Jadi Sabah ni dia lebih kepada tembakau lah. Tembakau ni kita tahulah dia untuk ni kan, untuk produk tembakau lah. Ya. Dan juga curut dan sebagainya. Okey. Cikgu. Ya. Silakan. Boleh tak saya nak kongsi sikit pasal sagu? Silakan. Okey. Menurut maklumat yang saya dapat, sagu ini adalah sejenis kanji dan juga makanan ruji bagi penduduk peribumi Sabah dan Sarawak. Antara nama lain bagi sagu ialah saksak, rabia dan juga sago. Itu sahaja, cikgu. Okey, terima kasih Danish. Maklumat yang diberikan oleh Danish tu tepat. Jadi sagu ataupun sago. Ini adalah makanannya. Makanan penduduk pribumi Sarawak lah. Sagu ada depan ni sagu. Ya. Okey. Kita nak bagi bintang ke, cikgu? Boleh bagi bintang. Iman dan juga Danish. Okey. Danish satu bintang. Suka saya bagi bintang ni. Iman. Allahu Akbar. Okey. Danish satu bintang. Danish. Okey, boleh kita teruskan, cikgu? Okey, boleh. Silakan. Okey, jadi seterusnya dalam modal tadi kita nak lihat juga getah. Tapi getah ni kita tahulah getah dia adalah perusahaan yang berkembang selepas daripada kopi. Okey, sebabnya harga kopi ni dia telah jatuh lah. Dan selain daripada itu disebabkan oleh serangan penyakit lah yang menyebabkan kopi ni tidak dapat dikeluarkan lah. Okey, jadi dalam getah ni sebenarnya dia sebagai satu tanaman yang komersial juga. Turut ditanam di negeri-negeri Melayu serta Sabah dan juga Sarawak. Kalau negeri-negeri Melayu ni kita ada beberapa syarikat lah yang mengusahakan Guthrie, Sime Derby, dan tanaman ni diusahakan kebanyakannya di Negeri Sembilan dan di Johor lah. Dan bagi Sarawak pun sama juga. Sarawak pun ada juga tanaman getah. Begitu juga dengan Sabah. Sabah di Jesselton lah. Jesselton sebagai pusat perdagangan getah lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada teknologi, Rina. Kita pergi kepada teknologi. Untuk teknologi ni,
saya telah bekalkan murid-murid dengan tugasan projek sebenarnya. Oh, Okey, jadi menarik. setiap daripada mereka ni dibekalkan untuk satu projek. Dan kita nak minta murid-murid kita untuk angkat hasil kerja yang mereka siapkan. Okey, sila angkat hasil kerja. Masing-masing. Wah, hebatnya. Okey, jadi cikgu akan bertanya, Danish Fitri, apa yang kamu hasilkan tu? Ini model kapal korek, cikgu. Okey, Iman Ramadan? Ini adalah model turahan pokok getah. Okey, Akil Amsyah, apa yang kamu hasilkan projek? Menara Lomo Petroleum. Okey, dan Syahmi? Ini ialah model semayang anak pokok getah. Okey, jadi ini adalah tugasan projek yang mereka hasilkan dan kita nak minta mereka terangkan sikit boleh? Boleh, Okey, silakan Danish, silakan. Danish. Okey. Kapal korek adalah teknologi yang diperkenalkan oleh syarikat Pahang Consolidated Company, Malayan Tin Dredging dan juga Gopeng Consolidated. Kapal korek ini digunakan untuk pelombongan biji timah. Itu saja. Okey. Baik, terima kasih Danish. Seterusnya kita pergi kepada Akil Amsyah lah. Sebab dia melibatkan pelombongan juga. Ya. Silakan Akil. Okey, ini adalah Menara Lombong Petroleum yang pertama di Miri, Sarawak. Syarikat The Anglo-Saxon Petroleum Company, mereka telah melabur dalam pelombongan petroleum di Sarawak pada tahun 1882. Petroleum itu telah dijumpai di Miri pada tahun 1910 dan dihantar ke kilang menapis minyak yang didirikan di Lutong Miri. Sekian, terima kasih. Okey, jadi terima itu kasih. teknologi bagi pelombongan. Jadi pelombongan ni dia ada kapal korek tadi, satu-satunya kapal yang tidak berada di lautan. Ya. Dia berada di darat lah. Dan untuk pertanian, okay, kita nak minta Iman Ramadan, silakan. Silakan Iman. Sistem ini dipanggil sebagai teknik turahan tulang ikan herring. Teknik ini diperkenalkan oleh H.N. Ridley yang dilantik sebagai pengarah Taman Botanika Singapura. Teknik ini mampu memanjangkan jangka hayat pokok getah. Okey, teknik tulang ikan herring dibuat kalau torehan ikan tu dibuat di tepi lah, di tepi pokok kiri dan kanan. Okey, dan yang terakhir sekali cikgu nak tengok hasil projek daripada Syahmi. Silakan Syahmi. H.N. Ridley juga memperkenalkan teknik bungkus anak pokok getah dalam arang yang lembab. Hal ini membolehkan anak pokok getah ini jangka hayatnya panjang dan dapat diangkut ke tempat yang lebih jauh. Okey, betul tu Syahmi. Okey, jadi teknik semayan biji benih tadi tu dengan menggunakan arang sebenarnya. Jadi arang yang lembab tu mampu memberikan kelembapan kepada biji benih untuk dibawa ke tempat yang lain lah. Okey. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada okey, ini adalah gambaran pelombongan di Sabah dan Sarawak. Jadi kita dah lihat tadi. Yang ini pula adalah berkaitan dengan pertanian lah. Jadi anak murid saya tadi dah pun terangkan teknologi yang melibatkan pertanian. Okey, seterusnya yang ini adalah gambar yang terakhir lah dalam pertanian bagi negeri-negeri Melayu di Sabah dan juga di Sarawak. Okey, kita lihat di sini kita ada H.N. Ridley lah yang tadi yang memperkenalkan teknik tulang ikan, herring dan juga benih getah. Kemudiannya dalam pertanian juga melibatkan getah tadi kan. Getah ni kalau kita lihat gambar di sini ialah aktiviti memproses getah untuk dijadikan produk-produk lah. Dan sagu tadi. Okey, sagu tadi dia berasal daripada pokok rumbia dan diproses untuk jadikan makanan lah. Dan yang terakhir sekali ialah produk tembakau tadi di kilang yang menghasilkan daun tembakau tadi. Okey. Baik. Jadi itu dia tadi penerangan daripada Cikgu Wafi berkenaan dengan ciri-ciri ekonomi moden. Kita ambil dua ciri utama tadi ya. Betul. Cikgu, baik. Kita nak berehat sekali lagi Cikgu, boleh? Boleh. Sambil-sambil itu sekejap lagi saya nak beri markah kepada adik-adik kita yang sememangnya memberikan jawapan dan juga projek yang sangat hebat saya rasa. Betul. Boleh Cikgu? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana murid-murid. Kita jumpa lagi dalam Didik TV KPM. Didik TV
KPM. Kembali lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. Pastinya mata pelajaran sejarah hari ini kita memberi fokus kepada kesan pentadbiran Barat terhadap ekonomi dan juga sosial bersama dengan Cikgu Wafi. Baik Cikgu, rasanya murid-murid dah tak sabar nak teruskan pembelajaran hari ini. Silakan. Okey, terima kasih Rina. Okey, untuk segmen kali ini kita akan pergi kepada 3 ciri yang lainlah untuk ciri ekonomi moden tadi, iaitu yang melibatkan buruh, kemudian pengeluaran dalam skala yang besar, dan yang ketiga adalah tanah. Okey, jadi ketiga-tiga ciri ini ialah ciri-ciri ekonomi moden lah. Okey, yang pertama sekali kita pergi kepada buruh. Kenapa buruh ni penting dalam ciri ekonomi moden? Okey, yang pertama sekali buruh ni mereka ni dibawa masuk oleh kuasa barat untuk dilengkapkan dalam kegiatan perlombongan dan juga pertanian di negara kita lah. Jadi maksudnya mereka ni dibawa masuk untuk menampung dalam aktiviti-aktiviti kegiatan perlombongan dan juga pertanian. Okey, bagi negeri-negeri Melayu terdapat banyak buruh yang dibawa masuk, dan buruh-buruh ini ditempatkan di kawasan perlombongan biji timah. Begitu juga dengan perlombongan yang berlaku di Sarawak dan Sabah, buruh dibawa masuk dan mereka ni mengusahakan antimoni lah dan juga emas di bau. Itu di Sarawak lah. Dan yang ketiga di Sabah, sama juga mereka ni bekerja dalam sektor perlombongan yang mana mereka melaksanakan aktiviti melombong emas di Sungai Segama. Okey. Bagi pertanian, kita pergi kepada pertanian. Kita tahu dalam aspek pertanian ni buruh ni pun sangat diperlukan lah. Sebab mereka ni akan melengkapkan untuk mengisi aktiviti pertanian dalam kawasan-kawasan ladang. Itu yang berlaku di negeri-negeri Melayu lah. Ada beberapa buruh dia masuk untuk menjalankan aktiviti pertanian. Kemudian di Sarawak kita lihat di sini ada buruh daripada China yang dibawa masuk oleh pemerintah pada ketika itu, iaitu Charles Brooke, dan juga ada orang Jawa yang dibawa masuklah sebagai buruh di Sarawak. Jadi mereka ni ditempatkan di kawasan ladang getah untuk bekerja sebagai buruh. Dan di Sabah pun sama juga. Di Sabah kalau kita tengok tadi, dia melibatkan aktiviti tembakau. Jadi buruh ni akan bekerja di ladang tembakau lah. Dan SBUB telah membentuk lembaga penasihat orang Cina di Sandakan untuk menjaga kebajikan bagi orang Cina. Okey, jadi inilah gambar-gambar buruh yang telah mereka tempatkan di negeri-negeri Melayu, di Sabah dan juga di Sarawak. Okey, ini di Sarawak. Okey, di Sarawak kegiatan buruh daripada inilah orang Cina Focau. Okey. Kemudian di Sabah. Satu lagi di Sabah. Okey. Okey, orang Cina dibawa masuk untuk bekerja di ladang tembakau. Ini yang berlaku di Sabah lah. Okey. Seterusnya Rina dan juga murid-murid sekalian, kita nak pergi kepada pengeluaran dalam skala yang besar lah dan juga bercirikan ekspor. Okey, jadi untuk pengetahuan semua, pengeluaran dalam skala yang besar ni merupakan satu daripada ciri ekonomi moden. Dan dalam kegiatan perlombongan dan juga pertanian, pihak barat memerlukan pengeluaran aktiviti ataupun produk dalam skala yang secara besar-besaran supaya ini dapat memenuhilah keperluan mereka di pasaran di barat lah. Dan apa yang saya bawakan di sini ialah berkaitan dengan data perlombongan negeri-negeri Melayu. Okey. Mungkin kita boleh perincikan sikit perlombongan negeri-negeri Melayu ni. Kalau kita lihat pada tahun 1910 yang pertama sekali, kita lihat di sini pelombong Eropah hanya berjaya mengusahakan 22% sahaja daripada pengeluaran biji timah. Berbeza dengan pelombong Cina, sebab pelombong Cina dia mendapat 78% daripada pengeluaran biji timah. Tetapi menjelang tahun 1937 perkara ini telah berubah sama sekali, di mana pelombong Eropah kita lihat dia telah menghasilkan lebih, iaitu dengan 68% daripada pengeluaran biji timah, manakala bagi pelombong Cina pula hanya 32% sahaja. Okey, jadi nampak perbezaan yang ketara di situ. Mungkin ada sesuatu yang berlaku. Okey, jadi agak-agaknya lah kenapa boleh berlaku perkara ni. Okey, jadi itulah macam saya sebutkan tadi, perlombongan ni dia melibatkan negeri-negeri Melayu dan peratusan dia sangat berbeza. Cikgu. Ya, Danis. Saya ada satu soalan nak tanya. Silakan. Kenapa berlaku perbezaan peratus pengeluaran biji timah antara pelombong Eropah dan pelombong Cina?
Okey, Danish. Soalan yang baik daripada Danish. Memang kita tengok daripada data ni memang perbezaan yang ketara lah. Jadi agak-agaknya soalan ni mungkin kita boleh lontarkan semula kepada murid untuk jawab. Silakan kalau ada siapa ada jawapan untuk jawab, silakan. Ada rakan-rakan lain nak menjawab? Okey, Syami. Silakan. Antara faktor perbezaan peratusan antara pelombong Cina dan pelombong Eropah ialah pelombong Eropah menggunakan teknologi yang lebih maju seperti kapal korek, mesin gerudi, jentera dan sebagainya. Manakala pelombong Cina menggunakan teknik tradisional. Okey, terima kasih Baik, Syami. terima kasih. Jadi itulah jawapan yang kita cari sebenarnya. Betul, pelombong Eropah mereka telah datangkan teknologi di mana dengan teknologi itu mereka dapat menghasilkan peratusan pengeluaran bil timah yang lebih lah. Jadi bolehkah kita nak bagi bintang ni? Boleh cikgu. Okey. Saya cari nama Syami Syami sekejap. tadi, di tengah. Di tengah, Di tengah. Okey. Okey. Satu bintang. Baik. Okey, saya teruskan. Silakan cikgu. Okey. Okey, tadi di negeri-negeri Melayu. Okey, sekarang ni di Sabah dan juga di Sarawak lah. Okey, perkara yang sama juga berlaku sebab di Sarawak kalau kita lihat di sini mineral yang dilombong ialah arang batu. Pada tahun 1874 hanya 500 tan sahaja yang berjaya diusahakan pada ketika itu. Tetapi menjelang 1898 sebanyak 31,390 tan pengeluaran arang batu di Sarawak. Dan kalau kita lihat untuk pengeluaran petroleum pula pada tahun 1912 hanya 5,534 tan sahaja yang berjaya dihasilkan, tetapi menjelang tahun 1920 146,729 tan. Nampak perbezaan yang sangat besar di situ. Ya. Okey, jadi perbezaan ini adalah disebabkan oleh teknologi yang dibawakan oleh pelabur-pelabur tadi. Okey. Okey, kita beralih kepada pertanian. Okey, jadi di sini kita akan lihat pertanian bagi negeri-negeri Melayu, Sarawak dan juga Sabah. Okey, untuk pertanian ni hasil yang mereka bawa ialah getah sebenarnya. Okey, kita lihat daripada tahun 1901 sehingga 1912, pada tahun 1901 hanya 5,965 ekar tanah yang diusahakan untuk pelandangan untuk ladang getah. Tetapi selepas 11 tahun kemudian, iaitu pada tahun 1912, sebanyak 642,000 jumlah ladang getah yang diusahakan. Okey, jadi nampak perbezaan yang sangat besar di situ. Okey. Mungkin ada sesuatu yang berlaku disebabkan oleh keluasan peladangan getah yang bertambah ini. Cikgu, saya nampak tadi Akil angkat tangan, cikgu. Ya, silakan Akil. Cikgu, saya ada satu soalan ni. Silakan. Kenapa wujudnya perbezaan keluasan ladang getah pada tahun 1901 dan juga 1912? Okey, soalan Akil dia nak bertanyalah kenapa wujud perbezaan tadi tu daripada 1901 sampai 1912. Ladang getah pun memang bertambah, bukan sikit tapi banyak. Ya. Okey, jadi agak-agaknya ada tak jawapan daripada murid-murid kalau ada? Okey, Iman Saya, lagi. Silakan Iman. Di antara faktor pentambahan luasan ladang getah ialah permintaan yang tinggi di negara-negara Eropah. Selain itu, getah dijadikan tanaman komersial untuk dieksport. Ini juga mungkin kerana banyak produk yang dihasilkan daripada getah. Itu saja, cikgu. Okey, terima kasih Iman. Betul tu Iman. Jadi getah ni dia mendapat permintaan yang tinggi dan dia dieksport lah. Dan selain itu banyaklah produk-produk getah yang dihasilkan. Okey, mungkin kita boleh bagi juga bintang di sini. Boleh cikgu. Okey. Satu untuk Iman. Okey. Okey. Okey, dan yang terakhir sekali ialah melibatkan tanah lah. Jadi kita tahu bahawa tanah ni adalah salah satu aset. Jadi aset yang sangat berharga yang perlu diusahakan oleh pemodal lah. Pemodal dan juga pelabur. Dan tanah ni sebenarnya mereka akan mengusahakan tanah yang belum diteroka sebenarnya. Sebab kalau mereka usahakan tanah yang dah diteroka, tanah itu adalah tempat pertempatan penduduk. Jadi mereka akan usahakan tanah yang belum diteroka bagi pelombongan serta perladangan. Okey, kita lihat di sini ada syarikat-syarikat yang telah mengusahakanlah. Kita ada Boston and Company Limited, Guthrie. Kemudian kita ada Sime Derby,
dan juga Harrison Crossfield Limited Borneo Corporation Limited. Okey. Jadi untuk segmen ini secara kesimpulannya kita telah lihat di sini bahawa bagi ciri ekonomi moden tadi tu dalam sistem ekonomi moden kita lihat bahawa kuasa barat telah mengeksploitasilah semua-semua yang ada berdasarkan kepada ciri ekonomi moden tadi. Jadi nilainya di sini kita perlulah sebenarnya berusaha dan juga ambil iktibar supaya apa yang kita usahakan tu dapat membuahkan hasil yang lumayan. Dan juga yang paling penting sebenarnya kita perlulah memelihara dan juga memastikan kekayaan negara kita ni tidak terlepas daripada pihak luar untuk dieksploitasi. Okey. Baik, itu dia tadi antara 3 ciri-ciri utama dalam ekonomi moden yang diterangkan oleh Cikgu Wafi sebentar tadi, dan kita melihat bagaimana respon daripada murid-murid sendiri tentang pemahaman mereka berkenaan dengan topik ini. Cikgu, kita nak berehat sekali lagi? Boleh. Murid-murid jangan ke mana-mana, kita akan kembali semuanya di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terus bersama kami di Didik TV KPM untuk slot menengah rendah hari ini, fokus untuk mata pelajaran sejarah bagi tingkatan 3 dengan tajuknya Kesan Pentadbiran Barat terhadap Ekonomi dan juga Sosial. Cikgu Wafi, apa lagi yang perlu murid-murid faham berkenaan dengan topik ini? Okey, terima kasih Rina. Untuk topik inilah yang terakhir yang kita akan lihat pentadbiran barat yang berkaitan dengan ekonomi lah. Ya. Okey, tetapi di sini kita ada 4 elemen yang perlu kita tahu, iaitu perundangan, jabatan dan agensi kerajaan. Kemudian kita perlu tahu juga kewujudan syarikat perwakilan, dan yang terakhir sekali sistem kewangan dan juga insurans. Tetapi Rina dan juga murid-murid yang berada di talian, hari ini kita akan bincangkan 2 saja perkara penting lah, iaitu yang melibatkan jabatan dan juga agensi kerajaan serta sistem kewangan dan juga insurans. Okey, boleh saya teruskan? Teruskan cikgu, silakan. Okey, yang pertama sekali dalam jabatan dan juga agensi kerajaan ni, kita lihat di sini semasa pentadbiran British mereka telah menubuhkanlah beberapa jabatan yang sangat penting untuk beroperasi pada ketika itu. Yang contoh dia kita ada Jabatan Kerja Raya. Jabatan Kerja Raya ini dia telah membinalah beberapa bangunan seperti bangunan Sultan Abdul Samad, Masjid Jami' Kuala Lumpur dan juga Karkosa lah. Dan selain pada itu juga Jabatan Pertanian ni British juga menubuhkan Jabatan Pertanian lah, sebab kita tahu getah sangat penting pada ketika itu. Dan jabatan ini dia telah membuat penyelidikan tanaman dengan menyediakan pakar teknikal kepada pengusaha ladang serta pekebun kecil. Dan untuk itu sebenarnya bagi meningkatkan lagi perkembangan getah, mereka telah tubuhkan juga Institut Penyelidikan Getah Malaya RRIM lah pada tahun 1926. Okey, di sini kita ada beberapa lah gambar seperti Ibu Pejabat Kereta Api, Astana Kucing, Pejabat Pos. Okey, sebenarnya dalam jabatan dan juga agensi kerajaan ni, British dia telah meningkatkan keberkesanan sistem pengairan dengan menubuhkan Jabatan Parit dan juga Tali Air lah. Dan juga ada lagi beberapa jabatan yang lain. Kita ada pos, kita ada telegraf, kereta api, dan juga kesemua jabatan ini sangat penting pada ketika itu. Dan di Sabah dan Sarawak pun ada juga jabatan kerajaan seperti pos dan juga telegraf. Okey. Cikgu, nampaknya Syami yang angkat tangan tu cikgu. Okey, silakan Syami, ada soalan ke? Cikgu, saya nak tanya, wujud lagi ke jawatan atau agensi kerajaan ketika pentadbiran British yang masih kekal hingga ke hari ini? Okey, terima kasih Syami. Okey, pertanyaan Syami ni pun mungkin menimbulkan ada pertanyaan lah mereka ni kan, nak tahu adakah masih lagi wujud jabatan-jabatan ini ataupun masih lagi dah tak ada ataupun dah dinaik taraf. Okey, jadi seperti biasalah cikgu asyik cikgu je yang berikan jawapan. Apa kata kali ini murid sekali lagi memberikan jawapan? Silakan. Ada murid-murid ada atau tak? rakan-rakan nak bantu? Oh, Okey, ada cikgu. ramai. Siapa agaknya cikgu nak pilih? Siapa Akil ya? Akil. Boleh Akil? Saya cikgu. Saya Oh, Danish. Danish. Silakan, Okey. Danish. bagi soalan Syahmi tadi, ya, kerana kemudahan
Perkhidmatan Pos dan Telegraf telah diubah kepada Pos Malaysia. Selain itu, Institut Penyelidikan Getah Malaya juga telah dinaik taraf kepada Lembaga Getah Malaysia. Tidak lupa juga, Ibu Pejabat Kereta Api Negeri Melayu Bersekutu telah ditukarkan kepada Kereta Api Tanah Melayu Berhad ataupun dikenali sebagai KTMB. Itu saja, Cikgu. Okey. Jelasnya di Terima sini. kasih. Maksudnya di sini memang ada lagi lah jabatan agensi kerajaan yang wujud, malah telah dinaik taraf lah, seperti kereta api tadi jadi KTMB kan, dan getah tadi jadi lembaga getah. Okey, seterusnya kita akan ada lagi, silakan Syami. Jadinya ada banyak lagi jabatan dan agensi kerajaan yang masih kekal hingga ke hari ini. Jabatan ini wujud untuk membantu dan melancarkan sistem pentadbiran British. Itu saja. Okey, terima kasih Syami. Penerangan yang baik daripada Syami. Okey, seperti yang saya sebutkan tadi, memang masih lagi wujudlah jabatan-jabatan ni, sama ada mereka kekal ataupun telah dinaik taraf. Okey, kita beralih kepada sistem kewangan dan juga insurans. Okey. Jadi dalam sistem kewangan, yang pertama sekali sistem kewangan, dia melibatkan modal dan juga dia melibatkan perbankan, ataupun mata wang dan juga perbankan. Jadi dalam sistem kewangan ni, Kuasa Barat dia telah memperkenalkan penggunaan mata wang asing lah di negara kita. Dan kita lihat di sinilah ada beberapa mata wang yang telah digunakan, seperti kita ada mata wang perak Sepanyol, seperti gambar yang saya bawakan di sini, yang diperkenalkan pada tahun 1580. Okay. Seterusnya, selain daripada itu, ada juga mata wang yang telah digunakan bagi negeri-negeri Melayu dan juga negeri Selat. Okey, jadi ini mata wang lah. Untuk pengetahuan murid-murid yang berada di rumah dan serta di seluruh negara lah, kewujudan sistem mata wang ni dia ada satu badan ataupun lembaga. Kita panggil Lembaga Pesuruhjaya Wang yang mengeluarkan, lembaga ni yang mengeluarkan wang kertas di bawah Ordinan ke-8. Okey, jadi dalam penubuhan Lembaga Pesuruhjaya Mata Wang ni, mereka telah mengeluarkan wang-wang kertas bagi negeri-negeri Selat. Dengan keluarnya wang kertas ni menyebabkan mata wang kerajaan Melayu pada ketika itu terhapus. Okey. Dan pada tahun 1939, dolar Selat telah digantikan dengan dolar Malaya. Baik, seterusnya kita pergi kepada perbankan lah. Okey, perbankan. Okey, yang ni tadi. Okey, perbankan lah. Jadi sebenarnya dalam perbankan ni kenapa dia wujud? Yang pertama sekali kita tahu pemodal ni mereka ada modal. Jadi untuk memudahkan mereka dapatkan modal dan salurkan kepada negeri-negeri, mereka telah wujudkan sistem perbankan lah, supaya modal-modal ni dapat disalurkan dengan mudah dan tak lari daripada kawasan yang mereka nak berikan, kalau di negeri-negeri Melayu ataupun di Sabah dan di Sarawak. Okey, habis berkaitan dengan perbankan tadi, kita pergi kepada insurans. Okey. Jadi insurans ni pun satu elemen yang sangat penting dalam pentadbiran dalam ekonomi. Sebab insurans ni kita tahu dia adalah sebagai satu jaminan ataupun nak menghindari daripada berlakunya risiko. Jadi di sini kita ada beberapa syarikat insurans yang telah diperkenalkan, seperti kita ada syarikat Royal Insurance Company, Ken Guan Insurance Limited, dan kita ada Commercial Union di Ipoh. Okey. Dan kalau kita lihat di sinilah, pada abad ke-19 dan abad ke-20, kita ada kapal laut yang menggunakan pengangkutan. Jadi bila kita gunakan kapal, sebenarnya di situ mereka ada bawa hasil dan juga ada bawa muatan. Jadi untuk melindungi daripada berlakunya risiko, jadi mereka perlukan insurans lah untuk melindungi muatan dan juga hasil yang mereka nak perdagangkan. Okey. Okey, jadi dalam insurans ni ada beberapa insurans yang wujud, iaitu kita ada insurans nyawa, insurans kemalangan, insurans kebakaran dan juga insurans perniagaan serta insurans harta. Okey. Okey. Cikgu, nampaknya Iman ada angkat tangan. Ya, Iman ni sangat proaktif. Ya. Silakan Iman. Saya ada satu soalan. Boleh tak cikgu tolong huraikan kepentingan sistem kewangan dan insurans yang diperkenalkan oleh British? Okey, jadi soalan Iman, apa dia kepentingan sistem kewangan dan juga insurans? Okey, jadi adakah jawapan daripada murid? Adakah jawapan daripada murid? Okey, Akil nak cuba. Silakan Akil.
Okey, kepentingan bagi sistem kewangan ialah British ingin modal dari pelabur untuk melicikkan semua urusan kewangan dengan membina bank yang disalurkan oleh pelabur luar. Selain itu, kepentingan bagi sistem insurans pula ialah yang pertama dapat melindungi kewangan, melindungi aset dan juga persediaan untuk menghadapi risiko. Sekian, terima kasih. Okey, Baik, jadi terima itulah kasih. tadi kepentingan insurans dan juga modal tu lah. Okey, jadi seterusnya kita pergi kepada kesimpulan lah selepas saya dah terangkan tadi, cikgu dah terangkan tadi. Okey, jadi cikgu pergi kepada kesimpulan akhir lah. Jadi dalam kesimpulan inilah kita nak terangkan bahawa bersikap terbuka lah, kita perlu bersikap terbuka dan juga perlu bersedia menerima perubahan bagi memajukan diri, agama, bangsa dan negara. Walaupun pihak barat telah memasuki negara kita, pengaruh barat ini memang tak dapat kita nafikan lagi. Jadi dalam nak mempertahankan tu, kita perlulah mewarisi dan juga mempertahankan warisan tradisi bagi membentuk masyarakat yang harmoni serta negara yang sejahtera. Jadi itulah kesimpulan daripada cikgu lah. Yes. Ada Syami. Cikgu. Okey, silakan Syami, boleh ke? Boleh bagi Syami? Boleh teruskan, Okey, Syami. Jadi kesimpulannya untuk hari ini, British ni telah memperkenalkan sistem ekonomi moden supaya untuk mereka mengeksploitasi sumber hasil bumi kita dengan dalam sektor perlambungan dan peladangan. Hal ini memberi iktibar kepada kita supaya sikap gigih dalam melakukan suatu pekerjaan supaya mendapat pulangan yang sangat lumayan. Itu saja. Wow. Okey. Hebat Syami. Terima kasih. Okey, ada lagi ke kesimpulan daripada murid? Ada lagi ke yang nak berikan kesimpulan? Okey. Jadi begitulah tadilah kesimpulan yang telah mereka sampaikan. Jadi nampaknya itu sahajalah kot, Rina. Boleh, daripada cikgu. saya. Okey, cikgu, sebelum kita nak berakhir ni, nak tahu juga bagaimana prestasi murid-murid kita secara dalam talian untuk hari ini. Okey, baik Rina. Kalau kita tengok tadi murid-murid kita sangat aktif lah. Malahan sangat proaktif, saya boleh saya katakan. Dengan pencapaian-pencapaian mereka, ada beberapa bintang di sini. Jadi secara keseluruhannya sangat baiklah, Rina. Baik. Ya. Baik, itu dia tadi. Tahniah kepada murid-murid hari ini yang memberikan respon dan juga sangat membantu untuk pembelajaran kita. Tetapi cikgu, bagi murid-murid yang nak membuat latihan pengukuhan, bagaimana caranya untuk mereka dapatkan Okey, bahan? jadi untuk mereka dapatkan bahan ataupun latihan, mereka boleh melayari Pelantar D5 KPM. Baiklah, itu dia tadi. Murid-murid jangan risau, boleh terus ke Pelantar D5 KPM bagi mendapatkan latihan pengukuhan dan bahan pembelajaran untuk hari ini. Cikgu, terima kasih banyak-banyak untuk kelas kita hari ini bersama dengan Cikgu Muhammad Wafi Osman, Ketua Panitia Sejarah dari Mahat Tafiz Darul Ulum Al-Basriyah, Kuantan, Pahang. Juga kepada murid-murid kita, boleh lambai semua. Kita ada Syami, Akil, Iman, Danish. Tahniah kepada murid-murid. Hebat sangat hari ini. Tahniah juga kepada murid-murid yang sedang menonton ketika ini kerana memberi fokus kepada pembelajaran kita. Terima kasih juga kepada Cikgu Nur Atikah Adni setia menemani kita dari Sekolah Kebangsaan Kuala Kubu Baru, Selangor. Itu dia tadi, mudah-mudahan pembelajaran hari ini memberi manfaat untuk semua. Jumpa lagi dalam Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye.